Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kami akan bertangkan penghayatan etika dan peradaban yang berkaitan tajuk etika dalam menggunakan media sosial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Nur Syafiqah Afrina binti Syari. Yang seterusnya ialah Siti Nur Akilah binti Anwar, Nur Izzati Najihah binti Razali, Siti Aisyah binti Adnan, Utaya Sri Kini anak perempuan Maren, Hemeshwari anak perempuan Robin Chandran, Siti Nur Alisha binti Muhammad Azman, Nur Intisa binti Ahmad. Saya akan bertangkan fasa 1. Saya Nur Syafiqah Afrina binti Syari, berpegang nombor matrik C21A2066. Pertama ialah fakta, sikap masyarakat ketika berkomunikasi. Komunikasi muncul dalam percakapan antara sama ada secara nyata atau maya. Contoh, berkomunikasi dengan menggunakan pertuturan yang sopan. Kedua ialah memastikan kebenaran suatu berita sebelum disebarkan. Kedua ialah berita yang tidak pasti seharusnya tidak disebarkan kerana ia boleh mengundang fitnah. Contoh, seseorang yang tidak menyebarkan fakta yang tidak sahih sehingga berlaku salah faham. Seterusnya ialah menghormati hak masing-masing. Setiap individu mempunyai hak tersendiri dalam melakukan aktiviti di sosial media. Contohnya, mencegah diri daripada melakukan penghinaan terhadap orang lain. Seterusnya saya menyerahkan pandangan saya kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Akilah binti Anwar, memegang nombor matrik C21A2433. Saya akan membentangkan konsep dan idea. Yang pertama ialah etika. Seseorang yang mempunyai penghayatan etika yang tinggi tidak akan melakukan sebarang buli cyber sehingga menjatuhkan maruah seseorang individu. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat yang suka bersosial tidak peduli akan akibat yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan yang terakhir ialah social media. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Najihah binti Razali. Nombor matrik saya C21A2055. Nilai yang pertama ialah hormat menghormati. Setiap pengguna media sosial hendaklah menghormati pengguna media sosial lain supaya tidak menimbulkan masalah. Seterusnya, bertolak ansur. Sekiranya berlaku pergaduhan di media sosial, individu tersebut haruslah menyelesaikan masalah dengan cara baik. Yang terakhir, prihatin. Setiap pengguna media sosial haruslah memainkan peranan masing-masing dengan mengambil berat antara satu sama lain. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih Izzati. Nama saya Siti Aisyah binti Adnan, pemegang nombor matrik C21A2426. Saya akan membentangkan mengenai teori. Teori yang pertama, teori uses and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahawa pengguna media memainkan peranan yang aktif dalam menggunakan sesuatu media tersebut. Oleh itu, pengguna media sosial hendaklah menggunakan media sosial untuk tujuan yang baik seperti alat berkomunikasi dengan orang yang duduk berjauhan. Teori seterusnya, teori perkembangan bermoral. Teori ini menyatakan perkembangan akhlak merupakan kehidupan. Justru masyarakat haruslah menjadi pengguna media sosial yang bermoral seperti tidak menyebarkan berita palsu. Saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya. Terima kasih Aisyah. Saya Utaya Sri Kini, anak perempuan Maren, memegang nombor matrik C21A2211. Saya ingin membentangkan tentang fasa 2 iaitu faktor. Faktor yang pertama adalah alat komunikasi tanpa jaringan. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bahagian yang terpisah dalam kehidupan manusia kerana segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi yang Islamik iaitu komunikasi berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kekuatan faktor ini adalah alat komunikasi tanpa jaringan merupakan salah satu platform untuk merapatkan jurang antara masyarakat tanpa mengira jarak lokasi. Manakala kelemahan faktor tersebut adalah memudahkan penjenayah cyber mengakses dan menyalahgunakan maklumat pribadi. Contohnya, mereka menyamar menjadi pihak berkuasa untuk mendapatkan wang. Faktor yang kedua adalah faktor media pendidikan. Pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadukan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kekuatan faktor ini adalah dalam musim pandemik ini, para pelajar masih boleh mengikuti pelajaran
secara atas talian. Sebagai contohnya, para pelajar menggunakan pelbagai aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan Google Classroom untuk memudahkan pelajaran. Manakala kelemahan faktor media pendidikan adalah ilmu yang disampaikan oleh pendidik tidak dapat diterima sepenuhnya oleh pelajar berbanding belajar secara bersemuka. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Terima kasih kepada rakan panel saya. Saya Himishwari, nombor matrik saya C21A1738. Saya akan membentang tentang kesan. Kesan pertamanya adalah ketagihan terhadap media sosial. Dalam perspektif anak-anak yang mempunyai ketagihan terhadap media sosial kebiasaannya mempunyai masa dalam percakapan. Seterusnya kekuatan. Kanak-kanak yang lebih kepada media sosial mempunyai pengetahuan yang meluas terhadap sesuatu bidang yang diminati. Seterusnya kelemahan. Kesihatan kanak-kanak akan terjejas kerana terlalu terdedah terhadap cahaya skrin telefon bimbit. Seterusnya langkah pengawasan ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang penting untuk membentuk anak-anak menjadi lebih baik. Kekuatannya adalah ibu bapa dapat mengawas semua aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka pada setiap hari. Seterusnya kelemahan. Anak-anak akan memberontak kerana merasakan dirinya seperti dikongkong. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Intisar binti Ahmad, bernombor matrik C21A2367. Langkah yang seterusnya ialah kuat kuasa undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kebaikan negara. Kekuatan dapat membendung masalah jenayah cyber dan melindungi data pribadi pengguna. Kelemahannya ialah undang-undang yang diperkuat kuasa tidak diperketatkan oleh kerajaan menyebabkan terlalu banyak kes jenayah cyber. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Inkisar. Rumusan pertama, penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat perlu digunakan dengan baik agar tidak salah digunakan. Media sosial menjadi satu platform menyebarkan berita palsu yang mana menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan berita yang tidak pasti. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Saya Siti Alicia binti Muhammad Azman, nombor matrik C21A2168. Saya akan menyambung rumusan. Kedua, etika penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat amat penting untuk menjaga keharmonian. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlaku pergaduhan antara kaum. Segelintir penggunaan media sosial yang menyentuh isu sensitif seperti agama bangsa akan menjejaskan kekeluargaan dan keharmonian negara. Kehidupan masyarakat di negara ini juga semakin terganggu kerana artikel tragedi yang mencetuskan pergaduhan kaum pada 13 Mei dibangkitkan kembali. Ketiga, kewujudan masyarakat yang beretika dalam semua aspek terutamanya etika dalam penggunaan media sosial merupakan unsur yang penting dalam kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial yang digunakan secara meluas bukan sahaja digunakan oleh orang yang berkejaya dan dewasa, bahkan ia telah menjadi kegunaan oleh semua lapisan masyarakat, sama ada kanak-kanak, pelajar sekolah dan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.